tulisan muka surat 21. Sila semak apa yang Ustaz tegurkan itu jadi perhatian kepada kamu semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin dan telah berkata oleh mereka, jadilah kamu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, nescaya kamu terpimpin. Katakanlah oleh engkau bahkan agama Ibrahim yang lurus, maka tidaklah ia daripada orang-orang yang musyrik. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah oleh kamu telah beriman oleh kami dengan Allah dan apa yang telah diturunkan akannya kepada kami dan apa yang telah diturunkan akannya kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yaqub dan anak-anak cucu dan apa yang telah didatangkan akan Musa dan Isa dan apa yang telah didatangkan akan nabi-nabi daripada Tuhan mereka. Tidak kami beza-bezakan di antara seseorang daripada mereka, walhal kami baginya adalah orang-orang yang menyerah diri. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Maka jika telah beriman oleh mereka dengan seumpama apa yang telah beriman oleh kamu dengannya, maka sesungguhnya telah terpimpin oleh kamu. Dan jika telah berpaling oleh mereka, maka sesungguhnya tidak lain mereka di dalam perpecahan. Maka bakal ia pelihara akan kamu akan mereka oleh Allah, dan dia adalah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah dan tiada siapa yang lebih bagus daripada Allah celupan, walhal kami baginya adalah orang-orang yang menyembah. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah oleh engkau, adakah engkau adakah kamu membantah akan kami pada Allah dan dia adalah walhal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, dan untuk kami ada amal-amal kami dan untuk kamu ada amal-amal kamu, walhal kami baginya adalah orang-orang yang mengikhlaskan. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara
قل أأنتم أعلم أم الله Ini dah dari bawah tuliskan. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Ataukah kamu berkata, sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak-anak cucu adalah mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Katakanlah oleh engkau, adakah kamu yang mengetahui atau Allah? Adakah kamu lebih mengetahui? Adakah kamu lebih mengetahui atau Allah? Dan tiada siapa lebih aniaya daripada orang yang telah sembunyikan oleh ia akan persaksian di sisinya daripada Allah. Dan tidaklah Allah yang lalai dari apa yang kamu kerjakan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah satu umat yang sesungguhnya telah berlalu oleh ia. Baginya ada apa yang telah mengusahakan olehnya, dan bagi kamu ada apa yang telah mengusahakan oleh kamu. Dan tidak kamu ditanya dari apa yang telah adalah mereka kerjakan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Hadirin sidang penonton, teman-teman sepengajian yang saya hormati sekalian, syukur kepada Allah SWT pada pagi yang penuh ceria ini kita terus dapat bersiaran, dapat bersama untuk melakukan perkongsian yang insyaAllah mudah-mudahan usaha yang sama-sama kita sepakati ini untuk kita lakukan ini ianya diterima oleh Allah SWT sebagai satu ibadah. Allah nilai sebagai satu ibadah. Dan insya-Allah mudah-mudahan ibadah inilah yang bakal kita jadikan bekal untuk menemui Allah Subhanahu wa taala kelak. Salawat dan juga salam mohon tercurah ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hinggalah ke hari pembalasan. Hadirin yang berbahagia, setiap kali saya mulakan kelas
Saya akan mulakan dengan khutbatul hajjah, dengan memuji Allah, selawat dan salam, juga membacakan ayat-ayat Quran sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Antaranya dalam mukadimah saya, innal hamdalillah, inna sungguhnya hamdah, asalnya alhamdu berubah jadi hamdah kerana inna punya. Innal hamdalillah, sungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kami memuji dia, kita memuji dia. Wa nasta'inuhu, dan kami minta tolong padanya. Wa nastaghfiruh, dan kita sama-sama mohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillah, dan kita berlindung dengan Allah. Min syururi, daripada kejahatan, syurur. Syar, kejahatan, syurur, jamak taksir. Min syururi anfusina, kejahatan diri-diri kita sendiri. Wasayyiati a'mal, dan keburukan, kejahatan, keburukan. Min a'malina, daripada amal-amal kita, perbuatan kita, kerja-kerja kita, perlakuan kita. Mayyahdi, barang siapa, man ada tu syarti, mayyahdihillah, barang siapa ia beri petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tiada sama sekali yang boleh menyesatkannya. Wa man yudlil, dan barang siapa yang boleh Allah sesatkan, wa man yudlil, barang siapa ia sesatkan akan dia. Wa man yudlil, maksud ia sesatkan, fala hadiyah, maka tiada sama sekali yang boleh memberi petunjuk. Tak ada seorang pun yang boleh memberi hidayah. Hadiyalah baginya. Syahadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku mengaku la ilaha, tiada sama sekali ilah yang diibadahi illallah, melainkan Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Itu daripada mukadimah ini. Sekurang-kurangnya saya berkongsi begini dengan harapan saya bukan hanya melantunkan, saya berkongsi dari sudut ucapan Arab je, tapi anda juga dapat faham apa yang saya ucapkan. Ini ucapan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu dahulukan dalam setiap kali ucapan beliau. Jadi satu sunnah yang saya cuba lazimkan dalam setiap kali memulakan kuliah, itulah ucapan-ucapan sunnah yang sepatutnya kita dahulukan. Mungkin ada juga kalimah-kalimah lain yang nampak macam indah, tapi itu bukan daripada sunnah Nabi, yang boleh kita reka sendiri, bukan satu kemestian, tapi lebih seronok, lebih indah kalau kita dapatkan, kita ikut apa yang Nabi contohkan, kita dapat pahala. Dan ungkapan itu bukan ungkapan yang biasa-biasa, satu ungkapan yang luar biasa. Wama yantiqu anil hawa, Nabi tak bercakap, wama, tidaklah ia bercakap anil hawa, daripada hawa nafsu. In huwa illa, tidak dia illa, melainkan wahyun, satu wahyu, yuha, yang dibisikkan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, inilah nilai pelajaran yang kita sama-sama pelajari. Bukan hanya sekadar kita erti terjemah Quran, lepas tu kita suruh dengan kemahiran terjemahan kita, dengan kemahiran penguasaan ilmu nahwu sarafnya, tapi tak mengesankan pada ibadah kita, tak mengesankan pada solat kita, tak mengesankan ucapan-ucapan yang hadis-hadis yang kita bacakan. Niat saya, harapan saya, supaya anda bukan hanya mahir dari sudut terjemahan, mahir dari penguasaan ilmu tata bahasa, tapi poin dia, target utama kita, goal kita, kita menguasai, kita menjiwai apa yang kita ucapkan. Kita menjiwai dalam ibadah kita, dalam solat kita terutamanya. Kita faham, dalam doa kita, kita faham apa yang kita minta. Biarlah dia lahir daripada hati yang dalam, daripada lubuk hati kita, terus keluar. Bukan hanya bermain di bibir kita, bukan hanya lafaz yang kita hafalkan lancar sehingga kita tak tahu apa yang kita ucapkan. Minta dengan Allah, biarlah minta daripada lubuk hati yang dalam, yang terbit terus keluar daripada mulut kita, sehingga kita tak sedar bahawa air mata kita berderai jatuh umpama mutiara yang putus daripada talinya. Itulah
goal, harapan saya, itulah cita-cita saya, supaya semua orang merasakan bahawa dalam nikmatnya dalam beribadah, nikmatnya dalam berbuat sesuatu ibadah, sama ada berdoa, sama ada dalam solat, sesuatu yang dia rasakan, dia sedang berbicara langsung dengan Allah SWT. Dia sedang meluahkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, mengagungkan sesuatu kepada zat yang maha agung, kepada sesuatu yang dia faham, sesuatu yang dia menjiwai. Hadirin sidang penonton, sidang pelajar yang saya kasih sekalian, kita sudah masuk ke minggu keberapa, saya dah rasa terlalu banyak dah, saya tak sempat lagi nak catat. Saya sibuk dengan melayan soal jawab daripada teman-teman pelajar-pelajar yang bertanyakan soalan-soalan daripada grup. InsyaAllah, terima kasih saya ucapkan kepada yang sentiasa beri respon dalam, terutamanya khusus bagi untuk sesi pertama saya ni, memang saya nak fokus kepada kelas-kelas yang belajar melalui WhatsApp. Saya nak ucapkan tahniah kepada anda yang terlalu agresif beri respon. Masya Allah, saya sangat terharu bila sambutan yang anda berikan, respon. Semalam saya bagi soalan dia, bagi latihan, terus buat. Tapi bagi yang tak berkesempatan, jangan mula rasa down, jangan. Nasihat saya, anda diberi masa 1 minggu untuk menyiapkan tugasan anda. Memang saya tak nafikan bahawa sebahagian daripada kita yang bekerja terutamanya masih lagi bekerja, masih lagi kekangan waktu untuk menyelesaikan tugasan-tugasan harian. Tak sempat nak beri fokus pada kelas, tak sempat nak buat persiapan, tapi anda masih diberi ruang. Akhir minggu nanti, hari Sabtu dan hari Ahad, ada ruang untuk anda buat persiapan. Jadi, kita beri kesempatan kepada minggu pertama ni, awal-awal minggu ni, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ni, kepada mereka yang pencen. Orang pencen ni banyak masa lapang. Saya nampak mereka ni yang lebih banyak mendahului. Cepat. Semalam saya hantar latihan, tak berapa minit lepas tu ada hantar. Dalam 1-2 jam dah sampai dah hantar rakaman untuk suara voicemail untuk terjemahan ayat 4 dan 5. Saya bimbang jadi tekanan, jadi pressure kepada mereka yang belum siapkan tugasan. Sehingga ada juga yang mengeluh, Ustaz, janganlah bagi kerja banyak sangat Ustaz. Janganlah, kami pun ada tugas Ustaz. Kami ada tanggungjawab nak bekerja lain, nak balik rumah, nak masak, nak urusan rumah tangga. Tengah malam dah letih, tak sempat nak buat. Maka sebab itu saya bagikan 1 minggu untuk anda siapkan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan anda. Allah berkati kehidupan anda. Dengan adanya Quran, anda terdorong untuk membuat persiapan, untuk menyemak. Kalaulah tak ada pengajian ini, tak ada program gini, nescaya dengan sibuknya kita dengan urusan dunia, nescaya kita tak akan mungkin buka. Bukan kata seminggu sekali, sebulan sekali pun belum tentu kita dapat buka Quran. Maka pentingnya kita create suasana, kita bentuk suasana yang boleh mendorong kita untuk buka Quran, mendorong kita untuk baca Quran, mendorong kita untuk menyimak Quran, menyimak makna-makna Quran. Apa jua ilmu yang ada dalam Quran. Tapi kalau kita tak bentuk satu suasana, nescaya, percayalah. Saya sendiri, saya akui, kita tahu antara kelemahan kita. Kita kenal diri kita. Antara kita dengan Allah kita tahu bahawa kita orang yang lemah. Kita lemah. Bagaimana kita nak mengatasi kelemahan kita? Kita bertemu dengan kawan-kawan yang boleh membawa kita, meringankan beban kita untuk kita dapat bergerak sama-sama. Dapat baca Quran sama-sama. Hidupkan suasana. Pergi kelas-kelas pengajian. Kalau tak ada pengajian, kita adakan satu. Ikut macam program begini. Cuba kita sertai. Dapat 1 ayat, 2 ayat. Alhamdulillah. Kalaulah tanpa, nescaya, saya yakin tak ada. Tak mungkin. Saya sendiri akui, kita lemah. Kalau kita balik kampung, tak sempat pagi bangun subuh, nantilah sibuk. Dah petang, dah maghrib dah. Nantilah malam dah letih tertidur. Tak sempat, 1 hari kadang tak boleh nak buka. Tapi bila anda dah set satu waktu, anda dah buat satu program, anda disiplin dengan program tersebut, insyaAllah. Cubalah. Bukan banyak, sikit je. 1 ayat, 2 ayat je. Saya akan belajar terjemahan sekitar 2 ayat, 3 ayat. Paling banyak pun 3 ayat je. Tak banyak mana pun. InsyaAllah. Selesai, kita buat tugasan sikit, latihan sikit je latihan. Latihan pun hanya mengerti, menterjemah saja. Tak banyak mana pun.
Jadi syabas kepada yang telah lakukan dan bersabar kepada yang masih belum selesaikan tugasan, dan berdoalah kepada yang belum ada peluang lagi, berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kelapangan, Allah temukan peluang-peluang yang akan datang untuk kita sama-sama bergerak. InsyaAllah untuk sesi yang akan datang saya cuba bagi ruang sebesar mungkin, sebanyak mungkin bila lahirnya pelapis yang pertama ini, G01 generasi pertama. Generasi pertama untuk kita lahirkan banyaknya musyrif dan musyrifah, untuk kita bina banyak lagi rangkaian kelas-kelas baru. Sebab saya kena hadkan. Ini pun saya jadi banyak, saya tak dapat aktiviti lain selepas PKP ni. Kelas-kelas saya belum 100% buka. Bayangkan kalau dah buka kelas semua sepenuhnya, saya memang sangat tipis waktu saya untuk saya fokus pada anda semua. Dan insyaAllah hari Jumaat ni saya yakin kita tak buat kelas. Kita seminggu hanya 2 kali mungkin sekarang ni. Kelas hari Jumaat dah bermula. Hari Jumaat pagi dah mula kelas. So hari Jumaat akan datang kita tak dapat buat kelas. Mungkin kita akan buat hari Sabtu ataupun hari Ahad. Saya akan tetapkan nanti. Sekarang ni hari Selasa dan hari Ahad. Hari Selasa dan hari Ahad. 2 hari saja. Hari Jumaat nanti saya akan ada kelas yang dah lama bercuti. Kelas yang berada di Taman Guru. Akan bermula hari Jumaat nanti. So tak maaf banyak-banyak, kita hanya ada 2 kali seminggu sekarang ni. Sudah mula menyusut dan menyusut. Jadi, yang penting kita duduk dalam suasana belajar, kita tinggal dalam suasana belajar dan mengajar. Di situlah ruang kita mengharapkan barakah dalam kehidupan kita, barakah dalam waktu kita. Masing-masing diberi 24 jam. Masing-masing ada 24 jam dalam hidup mereka untuk hidup, untuk sempurnakan tugasan. Ada 24 jam, tidur 12 jam. 10 jam, 12 jam untuk tidur. Tinggal baki lagi 14 jam. 14 jam tu, berapa jam lagi untuk Quran. Quran kadang 1 jam tak sampai, setengah jam tak sampai. Sebab itu saya selalu ulang-ulangkan. Kalau 1 minggu 1 pertemuan hanya 1 jam, kita fokus pada Quran, setahun ada 48 jam. 48 jam tu ada 2 hari. 2 hari daripada 365 hari, 2 hari kita tolak untuk Quran. Ada baki 362 hari, 363 hari yang kita kosong buat lain daripada Quran. Yang 2 hari itu pun kalau kita fokus tu boleh menghasilkan hasil yang lumayan. Apatah lagi kalau kita perbanyakkan lagi, kita tambah lagi fokus kita pada Quran, saya akan lebih lagi. Akan lebih lagi. Baik hadirin yang berbahagia, cukuplah mukadimah saya untuk hari ini. 7.50 untuk kita sambung perbincangan semalam. Semalam saya banyak fokus pada perbahasan tata bahasa, sehingga tak dapat kita selesaikan 2 ayat yang terakhir. Sepatutnya semalam 3 ayat, setengah muka surat. Jadi apalah maknanya kalau menang banyak pada terjemahan, tapi penguasaan grammar kita pun tak berapa, latih tu lebih kurang. Jadi kita nak berjalan serentak. Di samping makna yang kita terjemahkan, di samping dalam masa yang sama kita cuba kuasai, cuba mantapkan kita punya penguasaan tata bahasa yang telah kita pelajari sebelum ini. Tentang isim, mufrad, musanna, jamak, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, isim mausul, isim isyarah, domir, domir baris, domir mustatir wujuban, domir mustatir jawazan, domir baris, munfasil, baris muttasil. Yang munfasil macam mana baris munfasil? Susah nak ingat munfasil, muttasil. Macam-macam istilah dah ada dah. Macam mana kaedah kreativiti dalam mengingat. Ada munfasil, fa pisah. Pa ya simha pisah. Ada munfasil. Ada F free. Ada munfasil. Berbagai-bagai. Ada F, fa, very far. F, berbagai-bagai kaedah kreativiti dalam mengingat. Jadi saya nampak pengalaman di sini lah saya nampak, oh Masya Allah, ramai hebat student yang saya ajar, student yang hebat, yang kreatif dalam mengingat, dalam menghafal. Saya menumpang kreativiti anda. Saya pun dapat tumpang sama, macam mana cara nak mengingat. Dulu saya mula-mula nak ingat macam mana nak bezakan domir munfasil, mun, bulan. Itu pun salah seorang daripada student saya kata, mun, bulan jauh tu, itu munfasil. Muttasil, tasil, tali. Itu cikgu Kamurzaman punya formula. Ada muttasil, ittisal, wasal.
Kalau anda dah faham Arab, wasal dalam wasal dhamir muttasil, senang lah. Pokok dia kena tahu makna, kena faham makna. Dhamir munfasil, dhamir muttasil. Itu kita punya tahap-tahap pelajaran kita. Dhamir, betul. Dhamir munfasil, ingat dua, huwa, huma, hum. Nak hafal nak 12, 14 pun. Yang munfasil 14, nasab munfasil pun 14, nak hafal. Tak apa 14, 6 pun cukup dulu. Dapat 6 pun alhamdulillah. Dia, mereka. Engkau, kamu, aku, kami. Yang 6 tu yang paling kerap kita jumpa. Yang paling kerap kita temui. Yang paling kerap kita gunakan dalam terjemahan. Dapat tambah lagi lebih baik lagi. Itu dah yang dhamir munfasil. Muttasil dalam fi'il madhi. Apa dhamir dia? Waw jamaah, alif tasniyah, nun niswah, ta mutaharik dalam fi'il madhi. Dalam fi'il mudhari' pun ada waw jamaah, alif tasniyah, nun niswah, ta mutaharik ada. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Itu yang ada dalam fi'il mudhari'. Begitu yang fi'il amar, ada alif tasniyah, waw jamaah, nun niswah, ya mukhatabah. Semua dhamir-dhamir yang dalam fi'il madhi, fi'il mudhari', dalam fi'il amar. Dhamir yang dalam bersambung dengan isim, berarti dia jadi mudhaf ilaih. Ha ghaib, ka mukhatab, ya mutakallim. Semua kita dah belajar dah. Yang bersambung dengan huruf jar atau huruf inna wa akhwatuha. Semua. Yang bersambung dengan fi'il madhi, yang bersambung dengan fi'il mudhari', selepas dia yang jadi maf'ul bih. Semuanya. Ha ghaib, ka mukhatab, ya mutakallim. Semua tu ada. Dah belajari. Selepas dhamir kita belajar wazan. Wazan. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Lepas tu wazan untuk 3 huruf. Fi'il 3 huruf. Macam mana? Wazan pertama, fa'ala yaf'alu. Bila digandingkan dengan fi'il mudhari'. Tak semua fi'il madhi dengan fi'il mudhari' mesti sama. Ada yang fa'ala yaf'alu, ada yang fa'ala yaf'ilu, ada yang fa'ala yaf'ulu. Maka kita namakan wazan pertama, fa'ala yaf'alu. Kita namakan wazan kedua, fa'ala yaf'ilu. Kita namakan wazan ketiga, fa'ala yaf'ulu. Kita namakan wazan keempat, fa'ila yaf'alu. Wazan yang kelima, fa'ila yaf'ilu. Dan wazan yang keenam, fa'ula yaf'ulu. Gandingan antara madhi dan mudhari' ini secocok. Semua fi'il kita kena padankan. Sekitar 6 kebarangkalian itu. Sekitar 6 kebarangkalian itu saja. Dia tak akan lebih daripada itu. Selepas kita belajar wazan, kita belajar isim fa'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kita belajar buat fi'il amar. Macam mana buat fi'il amar? Langkah pertama buat. Langkah kedua, buang huruf mudhari'. Sukunkan yang baris dhammah. Yang ada nun, bagi af'alul khamsah, buang nun. Yang ada huruf ilat di akhir lafaz, daripada dalam fi'il, hazafkan huruf ilat. Ada 3 langkah. 2 langkah. Tapi yang langkah kedua tu, tengok pada situasi fi'il tersebut. Yang baris dhammah, sukunkan. Yang ada nun, khusus bagi af'alul khamsah, hazafkan nun dia. Bagi yang ada huruf ilat pada dalam fi'il, hazafkan huruf ilat dia. Ini semua langkah-langkah yang kita kena lakukan untuk lakukan fi'il amar. Sekiranya boleh sebut, tak perlu tambah hamzah wasal. Kalau tak boleh sebut sebab bermula dengan baris sukun, huruf yang baris sukun, maka letakkan hamzah wasal. Ini bagi 3 huruf. Bagi 4 huruf, begitu juga. Kita buat isim fa'il. Isim fa'il macam mana? Isim fa'il bagi 3 huruf macam mana? Saya dapati banyak kesalahan-kesalahan mereka yang melakukan latihan. Cara buat isim fa'il 4 huruf tak sama dengan 3 huruf. 3 huruf tidak ada tambahan mim. 3 huruf hanya tambah huruf alif selepas huruf pertama. Fa'ilun, katibun, razikun, hamidun, rahimun, sajidun, abidun. Tambah huruf alif pada huruf pertama. Jadi huruf mad. Dan ain fa'il berkasrah. Tapi kalau yang tambah mim baris dhammah pada tiru pada fi'il mudhari' punya wazan, buang huruf mudhari' ganti mim baris dhammah, itu 4 huruf. 5 huruf, 6 huruf, itu macam tu. Tiru saja. Lepas itu kita kena pastikan dulu, adakah fi'il tersebut 3 huruf atau 4 huruf. Okey. Kita belajar isim fa'il, kita buat isim maf'ul. Maf'ulun bagi wazan 3 huruf. Wazan 4 huruf. Tiru macam fi'il mudhari', tapi ain fa'il baris ataskan. Buang huruf mudhari' ganti mim baris dhammah. Itu 4 huruf lain. Pastikan perbezaan antara 4 huruf dengan 3 huruf. Semua saya dah tunjukkan. Sila semak pada video-video yang lepas. Kemudian kita dah belajar isim zaman, isim makan, isim alat. Baik 3 huruf ataupun 4 huruf. Cuma isim alat tak ada pada 4 huruf. 3 huruf saja. Isim zaman, isim makan sama. Ada mim baris fathah. Kalau isim 4 huruf, sama macam isim maf'ul, isim zaman dan isim makan. Itu yang setakat ini kita dah pelajari. Dan sebelum masa Ramadan tu saya dah ajar macam mana mengenal jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Itu tambahan. Tak ada dalam silibus yang saya ni. Tapi alhamdulillah
Itu pun dah saya jelaskan, saya kira boleh membantu. Sebab mengenal jumlah ni, kalau kita tak terangkan awal-awal, dia akan sulit bagi pelajar untuk menambah kata oleh, tambahan akan, kalau jumlah fi'liyah. Untuk tambah adalah, tambahan ada, bagi jumlah ismiyah. Ini penting. Alhamdulillah, semua tu saya dah terangkan. Sekarang ni proses latih to be, proses nak mempraktikkan saja. Macam mana kita nak bagi kemas, macam mana terjemahan kita lebih mantap. Dan bagaimana kita nak terus ingat. Bagaimana cara dia? Ulang, terpaksa. Kena ulang dengar, ulang sebut, ulang pandang, ulang dan terus ulang. Dan saya sebagai guru, saya tak akan pernah jemu untuk terus ulang dan terus ulang. Inilah kaedah mengajar yang bagi saya yang sangat berkesan. Yang saya terima langsung daripada guru saya, Al-Fadhil Ustaz Hashim rahimahullah. Ustaz Hashim Abdul Ghani. Beliau telah sangat berjasa pada kami. Dalam bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi secara tak langsung kami belajar bagaimana cara dia apply, macam mana cara dia mengajar kami. Saya tengok macam mana step pertama. Walaupun dia tak beritahu mesti buat begini, tapi kita tiru dia. Macam mana dia. Dia selalu beri motivasi kepada kami. Sebelum kelas mesti bagi di mukadimah, dia bagikan kata-kata yang semangat. Dia suruh renew kita punya niat, perbaharui niat kita. Kalau dulu niat kita nak pandai cakap Arab, belum tentu pandai cakap Arab boleh menimbulkan iman, belum tentu pandai cakap Arab boleh terjemah Quran dengan baik. Tak, kita doalah sebenarnya. Boleh terjemah Quran, boleh cakap Arab, tapi cakap Arab yang boleh manfaat pada diri kita, boleh manfaat pada orang lain. Renew kita punya niat. Belajar, ada orang nak belajar pandai pidato, ada pandai bila kalau bercakap tambah ayat Quran, marketing cantik, downline banyak, orang banyak beli produk. Ada orang begitu niat. Faman kanat hijratu ila Allah wa Rasul, fa hijratu ila Allah wa Rasul. Siapa berniat untuk kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat untuk Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrah dia, kalau dia berniat untuk selain daripada itu, maka Allah akan berikan niat mana yang dia nak, mana yang dia hajatkan. Jadi perbaharui niat kita, kita refresh balik semula supaya kita segar, kita dapat duduk atas landasan yang betul, dan semoga kita dapat keberkatan dalam ilmu yang kita sama-sama pelajari. Jam 8 pagi. Cukup untuk saya. Mulakan, cukup mukadimah saya. Perkongsian yang saya kira banyak hal yang saya kongsikan tadi. Kejap cerita kelas, kejap cerita Ustaz Hashim, banyak cerita-cerita yang saya campur-campurkan, tapi nak fokus pada terjemahan kita. Baik, sambung ayat yang ke-114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ulang sekali ayat semalam. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Ini ayat tadi. Dan siapakah, isim istifham, tapi diikuti dengan isim tafdil, azlamu tu. Maka man, siapakah berubah jadi tiada siapa. Wa man azlamu, dan tiada siapa lebih zalim. Azlamu, lebih anyaya. Isim tafdil insya-Allah kita akan belajar nanti. Isim tafdil kita kena tahu mana fa fa'il, ain fa'il, dalam fa'il. Dia boleh kita bina sendiri berdasarkan wazan af'alu. Mudah saja tu, tak apa. Tinggalkan dulu. Wa man azlamu, dan tiada siapa lebih zalim. Mimman, min huruf jar. Man, orang yang, isim mausul. Mimman, daripada orang yang, bila ada isim mausul kena ada silah mausul. Mana'a masajidallah. Satu jumlah fi'liyah. Mana'a masajidallah. Satu jumlah. Kita decide. Bila dah tahu jumlah fi'liyah, ada tambahan oleh, ada tambahan akan. Oleh merujuk kepada fa'il, akan dia merujuk kepada maf'ulun bih. Mana fa'il dia? Mana'a, telah menghalang fi'il madhi. Oleh ia fa'il. Mana dhamir dia? Tolong jawab. Ini dah jawab tu tadi, tak apa. Tinggalkan, jangan jawab dulu. Okey. Telah menghalang oleh ia. Ia tu dhamir mustatir jawazan. Masajidah, akan masjid-masjid. Maf'ulun bih. Akan tu kata kunci untuk maf'ulun bih. Macam mana kita tahu maf'ulun bih? Baris akhir baris fathah. Masajidah. Masajidah. Oh, saya tak tukar kamera. Patutlah. Syok bercakap. Lupa nak tunjukkan. Masajidah. Okey. Okey, alhamdulillah.
Haji Handa kata, terima kasih saya ulang-ulangkan. Memang itulah metodologi yang kami pelajari. Hajar, memang kena ulang dan terus ulang. InsyaAllah, saya seronok mengulang-ulang. Dan sekaligus dia akan menjadi, saya lebih ingat lagi. Okey, sambung sekali lagi. Mana masajid Allah, telah menghalang oleh ia akan masjid-masjid Allah. Masajida, akan, tambahan akan tu, bila baris akhir baris fathah. Masajida. Baris akhir baris atas. Ini isim ni. Akan masjid-masjid. Kenapa dia kata berganda? Menunjukkan dia jamak taksir. Isim tersebut adalah isim jamak taksir. Akan masjid-masjid. Masjid-masjid siapa? Masjid-masjid Allah. Masajid Allah. Makin masjid-masjid Allah. Kenapa masajidah tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Sebab dia mudhaf. Dia mudhaf. Syarat mudhaf tak boleh ada alif lam. Isim yang tak boleh ada alif lam dan tak boleh ada tanwin. Mana mudhaf ilaih dia? Allahi. Apa syarat mudhaf ilaih? Baris akhir mesti baris kasrah. Antaranya. Ini khusus pada 3 jenis isim saja. Hanya pada 3 isim saja yang boleh baris bawah. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tapi masajidah tu baris atas, berapa isim yang boleh baris atas? Hanya 2 isim saja yang boleh baris fathah. Hanya 2 jenis isim saja yang boleh baris fathah, iaitu isim mufrad dan jamak taksir. Habis jamak muannas salim, jamak muannas salim tak boleh baris fathah. Jamak muannas salim hanya boleh baris dhammah dengan kasrah sahaja. Ingat 3 jenis isim. Tolong sebut apa dia? Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. 3 jenis isim ni banyak benda yang kita nak bincang nanti. Kena ingat 3 jenis isim ni. Isim mufrad, dia mu'rab dengan dhammah atau fathah atau kasrah, dengan harakat, dengan baris. 3 jenis isim ni jaga-jaga. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Dia berubah, dia mu'rab, tapi bukan mu'rab dengan huruf. Dia mu'rab dengan harakat. Dia berubah baris. Ada berubah baris dhammah, kejap berubah baris fathah, kejap berubah baris kasrah. Tapi bukan semua boleh baris dhammah, bukan semua boleh baris fathah. Kalau isim mufrad jamak taksir, jamak muannas salim, baris dhammah dengan kasrah je boleh. Baris dhammah dengan baris kasrah memang boleh. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Dhammah dengan kasrah boleh. Tapi fathah, jamak muannas salim terkecuali. Hanya pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Masajidah. Ini baris atas. Kita nampak baris atas tu. Tak isim mufrad, jamak taksir. 2 je. Masajidah. Macam mana kita artikan masajidah? Akan masjid-masjid. Ini jamak taksir, confirm? Itu jamak taksir. Allahi, baris bawah. Baris bawah tak isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Allahi, Allah. Isim mufrad. Allahu ahad. Isim mufrad. Nak beza isim mufrad ke musanna, jamak muzakkar salim, jamak taksir atau jamak muannas salim. 3 ni yang boleh murab dengan harakat. Telah menghalang oleh ia akan masjid-masjid Allah. An bahawa yuzkar. Ia disebut. Ia disebut. Fi'al mudhari' majhul. Apa syarat fi'al mudhari' majhul? Tolong beritahu komen sekarang. Dah lama tak tanya ni. Fi'al mudhari' majhul. Tanda dia apa? Kalau dalam istilah apa? Dalam bahasa Arab kita ada formula dia. Dumma awalhu. Dumma awaluhu. Apa makna dummah? Didommahkan. Dummah telah didommahkan akan awalu akan awalnya, akan permulaannya. Itu dhammah. You baris dhammah. Untuk fi'il mudhari' punya. Mana ada yang beritahu tak? Komen. Zawiyah semua mufrad jamak taksir jamak muannas salim. Ya, mu'rab. Ya. Ahmad Abdul Majid, dhammah awalu itu satu tanda. Tanda kedua, memang ustaz lambat masuk. Tak apa, jangan redah. Baru nak mula. Saya mukadimah dah panjang tadi. Dhammah awalu, baris dhammah di awal ain fi'il baris fathah. Masya-Allah Syarina Azrin. 2 syaratnya. Setakat awal baris dhammah tak cukup. Sebab fi'il 4 huruf pun awal baris dhammah juga. Fi'il mudhari' 4 huruf semua baris dhammah, huruf mudhari' dia. Tapi syarat kedua tu, wa kusira wa futiha ma qabla akhir. Dia punya formula dia. Dumma awalhu, didommahkan, telah didommahkan. Kalau terjemah harfiah dia, dumma telah didommahkan. Awalu akan
awalnya, awalnya. Wa kusira, dan telah dikasrahkan. Wa kusira, dan telah dikasrahkan. Wa ma, akan apa yang qabla akhir, sebelum akhir. Maksudnya ain fa'il tu akhir dia dalam fa'il. Ain fa'il dia baris fathah. Huruf mudhari' baris dhammah, ain fa'il baris fathah. Betul. Awal dan dhammah. Ulang banyak kali, insya-Allah. Anda tulis, insya-Allah. Kawan-kawan akan tumpang sama juga. Nampak? Yuzka, ain fa'il kaf baris fathah. Yuzka. Ini fi'il mudhari' majhul. Fi'lun mudhari' mabni lil majhul. Dibina. Mabni itu bukan masuk mabni. Mabni dibina, dibentuk jadi majhul. Dhammah di awal huruf dan fathah di pada tengah-tengah huruf. Ya, boleh. Ain fi'il baris fathah. Masya-Allah. Fauziyah Suri. Ahmad Al-Majid, ain fi'il baris fathah. Masya-Allah. Betul. Dhammah, dia punya formulir dia dhammah awalhu wa futiha ma qabla akhir. Ini fi'il mudhari'. Okey. Majhul. Kalau maklum dia zakara yadhkuru. Dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhir. Masya-Allah. Muzakir turun. Kuat cantik. Arab dah. Okey. Okey. Ay yuzkara fi'il mudhari' majhul. Yuzkar. Asal yuzkaru. Gara-gara an punya pengaruh, an tu kita namakan huruf nasab, yuzkaru berubah jadi an yuzkaro. Kalau an tu disingkirkan, dikembali asal yuzkaru. Asal fi'il mudhari' semua baris dhammah. Baris akhir dhammah asalnya. Itu asli dia. Dia akan berubah bila ada terkesan dengan pengaruh-pengaruh huruf yang ada di kalimahnya, di awal kalimah tu, ataupun ada sebab-sebab lain. Yuzkaro. Yuzkaru, ia disebut fi'il mudhari' majhul. Kalau ia menyebut mudhari' maklum, yazkuru. Yazkuru. Siapa Arab ni sebelum ni? Sekejap tengok. Esah muda, masya-Allah. Ustazah Esah muda, betul. Alhamdulillah. Azimah. Wazan nombor 3, betul. Wazan nombor 3, fa'ala yaf'ulu. Ada setengah semalam ada dalam Facebook saya share. Wazan nombor 3 tu dia naik jadi wazan nombor 1. Wazan nombor 1 jadi wazan nombor 2. Wazan nombor 2 tukar nombor 3. 4, 5, 6 tu sama. Itu tak kisah. Itu kreativiti kita dalam mengingat kita. Kita nak susun. Baik. Yang penting 6 wazan tu sekitar. 3 huruf dia akan berkisar sekitar 6 wazan tu. Fa'ala yaf'alu ke, fa'ala yaf'ulu ke, fa'ala yaf'ilu ke. Dia tukar nak tukar. Terbalik-terbalik pun tak kisah. Yang penting fa'ala, pada nanti mudhari' dia ada yaf'ala, yaf'ilu, ada yaf'ulu. Kalau yaf'ila ada 2 kebarangkalian. Sama ada yaf'alu atau yaf'ilu. Kalau fa'ula fi'il madhi hanya satu saja kebarangkalian dia, yaf'ulu. Tak ada yang lain. Okey. Yuzkara, bahawa ia disebut fi'il mudhari' majhul. Macam mana fi'il amar dia? Macam mana buat fi'il amar dia? Fi'il amar mesti ambil daripada fi'il mudhari' maklum. Jangan ambil daripada fi'il mudhari' majhul. Tak boleh. Ambil daripada fi'il mudhari' maklum. Kalsum binti Ismail. Dhammah awal baris dhammah dan fathah pada huruf sebelum akhir. Betul. Alhamdulillah. Baik. Soalan saya tadi. Bagaimana untuk bentuk fi'il amar? Bagi zal kafra. Ingat, fi'il amar mesti kita ambil daripada fi'il mudhari' maklum. Apa itu fi'il mudhari' maklum? Fi'il mudhari' yang disertakan dengan dia punya fa'il dia. Ini fi'il majhul. Ia disebut. Cara terjemah jangan lupa tambah Ibu Handi. Ini fi'il mudhari' maklum. Zakara yazkuru. Wazan nombor 3. Zakara yazkuru. Zakara yazkuru. Macam mana fi'il amar dia? Uzkur. Masya Allah. Rin Hasan. Orang yang mulia. Uzkur. Ahsanti. Makna dia macam mana? Uzkur. Kita kena seiring. Makna kena tahu. Uzkur. Masya Allah. Yazkuru fi'il mudhari'. Yazkuru dia. Yang mudhari' kita tak boleh ambil daripada dia. Daripada engkau, ingat.
Tak boleh dia yazkuru, kena tazkuru untuk fi'il amar. Sebab kita nak tukar kepada ingatlah oleh engkau. Daripada engkau ingat, kalau lelaki, engkau perempuan, tazkurina. Tazkurina. Buah huruf mudhari' jadi uskuri. Ya mukhatabah tu kena ada. Ingatlah oleh engkau perempuan. Uskura, ingatlah oleh engkau berdua. Uskuru, ingatlah oleh kamu. Kalau muzakkar, kamu muannas, uskurna. Uskurna. Dan hanya ada 6 saja. Dan fi'il amar dia hanya berlaku pada ganti nama yang kedua. Dia berlaku pada ganti nama kedua. Ingatlah oleh engkau ahsanti Hajah Hajbi Abu Bakar. Masya-Allah. Okey, betul. Hajah Hajbi. Tahniah. Ya. Uzkur. Ingatlah oleh engkau. Kena seiring. Kita bukan hanya boleh terjemah, boleh tahu Arab dia, tapi kena tahu makna Melayu serentak. Maka sebab itu latih to be yang saya berikan tu sangat penting tu. Pada latih to be bagi grup WhatsApp Uzkur yazkuru. Fiha di dalamnya ismu akan namanya. Bila ada fi'il mudhari' atau fi'il madhi yang dalam dia ada dhamir mustatir jawazan, tak kira lah madhi maklum atau madhi majhul, maka dia akan sertakan dengan fa'il kalau diawali fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum. Tapi kalau fi'il majhul, dia akan disertakan dengan naib fa'il. Mana naib fa'il? Isim yang baris akhir pada dhammah tu. Itulah naibul fa'il dia. Macam mana terjemah naib fa'il? Tambah akan. Tambah akan. Bahawa ia disebut padanya ismu pada dhammah tu. Akan nama. Hu-nya. Nurmiza Abdul Malik. Ingatlah oleh engkau. Rokiah Haji Saidin. Ingatlah oleh engkau. Betul. Tahniah anda berdua. Dan kepada yang menyebut, ingatlah oleh engkau. Itu betul. Semua. Tahniah semua. Yang menjawab. Okey. Bahawa ia disebut di dalamnya akan namanya. Ismuhu. Akan namanya. Mudhaf ilaih. Wow dan. Huruf ataf. Dia menyambungkan antara apa? Huruf ataf ni, dia menyambungkan antara apa? Tolong sebut, tolong komen. Wasa'a fi kharabiha disambungkan antara apa? Wasa'a dan telah berusaha oleh ia fi pada kharabi, merobohkan. Ni isim fa'il ni, merobohkan ni. Kharabi. Dua soalan ni. Sa'a tadi dia ataf pada siapa? Soalan pertama. Sa'a telah berusaha oleh ia. Dia ataf kepada mana yang mana satu? Kepada jumlah yang mana satu? Ini jumlah fi'il. Sa'a fi kharabiha jumlah fi'iliyah ni. Dia ataf kepada apa? Ataf kepada mana satu? Naib fa'il dia baris dhammah. Dan terbanya tambahan akan. Betul. Kalsum Ismail. Ya. Naib fa'il. Tanda dia antaranya baris dhammah. Antaranya dhammah tu satu daripadanya. Ada juga yang huruf alif kalau isim musanna. Ada juga dengan huruf waw kalau jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Tapi baris dhammah tu antara tandanya. Kalau isim mufrad, kalau jamak taksir, kalau jamak muannas salim. Naib fa'il dia salah satu daripada 3 isim ni. Baris dhammah lah. Atau pada yuzkara. Betul ke Haji Hajbi? Atau kepada mana'a. Nampak? Ada 2 pandangan ni. Atau kepada mana? Mana'a. Haji Zaifah mana'a. Haji Hajbi kata yuzkara. Kenapa? Yuzkara. Azimah Abdullah. Kharabi. Haji Ahmad ni pada kharabi. Kharabi tu merobohkannya. Kan? Merobohkan. Atau kepada mana'a. Ustazah Isah muda mana'a. Okey. Ada 2 pandangan, ada 2 jawapan. Satu atau pada yuzkara, satu lagi atau pada mana'a. Jawapannya atau pada mana'a. Ya, atau dia adalah pada kalau madhi dengan madhi, mudhari' dengan mudhari', amar dengan amar, jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah, isim dengan isim, ma'rifah dengan ma'rifah, nakirah dengan nakirah. Kalau isim ma'rifah dengan isim ma'rifah, isim nakirah dengan isim nakirah, mudhari' maklum dengan mudhari' maklum. Macam tu juga. Ini fi'il madhi dengan madhi, mana'a.
Mana cerita tentang apa? Tiada siapa yang lebih zalim daripada orang yang isim mausul kan? Mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu. Itu satu jumlah. Orang yang macam mana? Lebih zalim daripada orang yang telah menghalang ia akan masjid-masjid Allah, bahawa dalam masjid tersebut disebut akan nama Allah dalam sebuah. Dan tak ada yang lebih zalim daripada orang yang sa'a fi kharabiha. Tak ada lebih zalim daripada orang yang bukan hanya menghalang, malah wasa'a fi kharabiha, dan cuba untuk berusaha untuk kharabi, merobohkannya. Tak ada orang yang lebih zalim lagi. Itulah sezalim-zalim manusia. Apa dia? Pertama, menghalang untuk menghalang masjid-masjid Allah. Yang dalam masjid tu ada aktiviti-aktiviti zikrullah, ada aktiviti ceramah, ada aktiviti tazkirah, ada aktiviti macam-macam. Membangunkan masyarakat, segala macam dalam masjid tu. Kalau ada usaha menghalang untuk memakmurkan masjid, itulah tak ada yang lebih zalim. Itu tergolong dalam kumpulan golongan orang yang zalim. Bukan itu saja, wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya. Meroboh hakiki atau meroboh majazi itu, kadang meroboh tu maksudnya biar jangan sampai ada orang datang ni kosongkan masjid. Merobohkan masjid. Merekayasa berbagai-bagai cerita sehingga orang jauh daripada masjid. Wasa'a fi kharabiha, dan telah berusaha, fi'il madhi dengan madhi. Mana'a fi'il madhi, wasa'a, dan telah berusaha, madhi dengan madhi. Fi kharabiha, sa'a fi'il madhi, telah berusaha oleh ia, ada huruf ilat di hujung ni. Sin, ain, ya. Nanti insyaAllah kita akan belajar tentang ragam fi'il yang ada huruf ilat. Ada 5 jenis ragam, 5 jenama, 5 jenis. Kita belajar. Misal, ajwaf, nakis, lafim, mutawi. InsyaAllah 5 jenis tu kita akan belajar nanti. Kemudian, belum masa dia. Fi pada huruf jar, kharabi majrur. Fi kharabi murakab jari, pada merobohkannya. Tapi kerana kharabi itu merobohkan isim, bukan fi'il Kharabi itu isim. Kalau fi'il dia ada pembuat, ini tak ada pembuat. Isim. Tambah pula baris akhir baris bawah. Baris akhir baris bawah. Kharabi, baris isim tu, merobohkan. Kenapa baris bawah? Baris kasrah sebab ada huruf jar fi. Tapi kenapa tak ada alif lam? Kharabi, kenapa tak ada tanwin kharabi? Sebab dia mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Hanya domir. Domir kalau duduk sebelah isim, dia akan jadi mudhafun ilaih. Automatically jadi mudhaf ilaih. Dia bersandar dengan mudhaf. Siapa ingat nama domir ni? Siapa tahu ha ni? Apa nama domir ni? Tolong komen. Kharabiha. Apa nama domir ni? Domir muttasil ni. Yang dalam fi'il, waw jamaah, alif tasniyah, nun niswah, ta mutaharik, ya mukhatabah. Itu yang dalam fi'il madhi ada ta mutaharik. Dalam fi'il mudhari', fi'il amar ada ya mukhatabah. Alif tasniyah, waw jamaah, nun niswah, tiga-tiga fi'il tu ada. Okay. Tapi apa domir yang bersambung dengan huruf jar? Apa yang domir yang bersambung dengan isim? Ya, yang berada selepas isim, duduk di hujung. Ada 3 jenis isim domir. Tolong sebut antaranya ini ha ghaib Faridah Salim, masya-Allah. Yati Harun, ha ghaib. Ghaib. Yati Harun, masya-Allah. Faridah Salim, Syarina Hazrin. Oh, Syarina dulu. Rokiah Saleh. Mudhaf. Ha ghaib. Rosita Bakar, apa mudhaf? Apa yang mana mudhaf ni? Harabi tu mudhaf ya. Ha ghaib. Semua ganti nama ketiga, dhamir dia semua ha ghaib. Minhu, minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunna. Semua ha ghaib. Semua huruf ha. Ganti nama kedua semua, ganti nama ketiga semua huruf ha. Ha ghaib. Sementara ganti nama kedua semua huruf kaf. Kaf mukhatab. Minka, minkuma, minkum. Minki, minkuma, minkunna. Semua huruf kaf. Itu kumpulan yang 3 saja.
Minni, dan kumpulan pertama, apa? Ganti nama pertama, minni, ya mutakallim. Ya mutakallim, ganti diri yang pertama. Ini semua domain-domain yang bersambung dengan isim, atau domain yang bersambung isim, dia akan jadi mudhaf ilaih. Kalau bersambung dengan huruf jar, dia jadi majrur. Kalau bersambung dengan huruf jar. Kalau bersambung dengan inna, dia jadi isim inna. Ini domain-domain yang bersambung dengan huruf atau bersambung dengan isim. Ataupun bersambung dengan fi'il. Kalau bersambung dengan fi'il, dia akan jadi maf'ulun bih, tambah akan. Contohnya, yuzkarahu, ya ia disebut akan engkau, contohnya. Domain sebelah fi'il dia tambahkan. Atau dia jadi maf'ulun bih. Okey. Domain yang bersambung. Tapi domain kami kenapa tak masukkan sekali dalam satu kumpulan? Sebab kami ni special sikit. Dia dalam fi'il pun, kami. Dia keadaan marfu', dia keadaan jar pun, kami masuk huruf jar. Keadaan nasab pun, kami juga. Itu dia special, kita keluarkan dia. Domain mutakallimuna tu, atau domain mutakallim ma'ahu wa ghairuhu. Tu. Domain kami, special case. Kita asingkan dia. Kita tak campurkan dia dalam grup yang haghaib, kaum mukhatab dengan mutakallim. Sebab kami juga boleh jadi fa'il, kami juga boleh jadi maf'ul bih, kami juga boleh jadi isim inna, kami juga boleh jadi mudhaf ilaih, kami juga tu boleh jadi majrur. Sama, dia special. Dia tak berubah apa-apa. Kami. Kalau mutasil, semua Kadang marfu' ke mansub atau majrur sama aja. InsyaAllah. Marfu' atau apa Ustaz? Nantilah dulu. Ustaz ni sebut-sebut tapi tak nak cerita pun. Tunggulah dulu. Sama masa ni saya ceritalah nanti. Sambung. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Satu jumlah. Orang-orang itu. Jumlah fi'il ismiyah. Boleh isim. Isim isyarah. Isim isyarah. Ulaika, orang-orang itu. Kata jamak bagi isim isyarah, muzakkar atau muannas sama. Ulaika. Untuk yang jauh. Kalau yang dekat, untuk jamak sama. Muzakkar atau muannas sama. Haulai. Sama. Banyak ni orang tekan love tu. Kejut ai. Ui, ramainya. Subhanallah. Okey, 72 penonton sekarang. Tahniah kepada yang terus menonton. Semoga anda mudah untuk memahami apa yang saya kongsikan. Ulaika, orang-orang itu, ni awal ayat ni. Ni jadi khabar dia, gunakan jumlah ni. Jumlah kana lahum. Ada ma kat pangkal, mesti ma tidak. Ma kana lahum ayyadkhuluha. Bahawa orang-orang itu tiada, kana telah adalah ia fi'il madhi. Tapi kana ni fi'il naqis. Sempurna. Kana telah adalah ia lahum bagi mereka, murakab jari. Lahum bagi mereka, ha ghaib, nampak? Kenapa Ustaz sebut ha ghaib? Mim tu apa? Mim tu alamatul jam'i lizukur. Kalau kita biasa baca hum tu mereka. Kita rangkumkan sekali. Ini saja saya bagi perincian sikit. Ha ghaib nama dhamir tu. Mim tu alamatul jam'i, tanda jamak lizukur, bagi zukur, muzakkar. Zukur bagi lelaki. Okey, lahum bagi mereka, bahawa. Huruf nasab. Asalnya yadkhuluna. Fi'il mudhari' itu ada nun. Ini af'alul khamsah, yadkhuluna. Fi'il yang 5. Ada 5 jenis fi'il mudhari' yang ada tambahan waw nun di hujung, ada tambahan alif nun di hujung, atau ada tambahan ya nun di hujung. Ada 5 jenis fi'il. Kita namakan kumpulan af'alul khamsah, fi'il yang 5. Okey? Fi'il yang 5. Di tambahan waw nun, atau tambahan alif nun, atau tambahan ya nun di hujung lafaz. Semua fi'il, salah satu daripada fi'il yang 5 ni, kalau dimasuki huruf an, semua nun yang di hujung akan digugurkan, dihazafkan. Sebab itu jadi yadkhulu tu, nun dah hilang. Yadkhulu, mereka masuk. Mereka masuk. Yadkhulu, mereka masuk. Ha, akan dia. Yadkhulu, ha, mereka masuk akan dia. Mereka masuk akan dia. Kata dasarnya dan kholam.
Fi'il madhi. Mudhari' dia yadkhulu. Yadkhulu. Wazan yang nombor 3, dakhala yadkhulu. Mohon tolong buat isim zaman dan isim makan. Isim zaman dan isim makan. Kalimat yadkhulu. Tempat masuk dan masa masuk. Tolong komen. Ustaz, maaf, saya terpaksa berundur dahulu. Hari ini dah start mengajar tajwid. Zarina Hamzah, Masya Allah. Start mengajar ke? Ui, mengajar. Ustazah lah. Saya ingatkan lecturer. Ustazah. Oh, lecturer pun nak cakap Arab putih. Betul tu. Okey, tak apa, silakan. Semoga Allah mudahkan urusan anda. Hajar Zarina Hamzah. Alhamdulillah. Ulaika, orang-orang itu, makanan. Tolong buat isim zaman dan isim makan bagi yadkhulu, tempat masuk dan masa masuk. Tolong komen sekarang. Yadkhulu, isim zaman dan isim makan. Mim baris fathah. Madkhalun, majmin, madkhalun. Baris dhamma tu dia tak ada baris dhamma. Baris isim zaman isim makan baris atas dengan baris kasrah saja. Yang baris dhamma kena tukar baris fathah. Madkhalun. Ya betul, Ahmad Abdul Majid, betul. Madkhulun. Hajah Majmi. Tak ada baris dhamma. Isim zaman dan isim makan tak ada baris dhamma. Yang baris dhamma kena tukar baris fathah. Khu. Khu. Tak ada baris dhamma. Hajah Rin Hasan tak boleh. Ain fi'il yang baris dhamma akan tukar baris fathah. Madkhulun. Madkhul. KH. Madkhul. Kho. Bukan khu. Tak ada baris dhamma. Madkhul. Betul Hajah Majmin. Ain fi'il untuk zaman dan makan ain fi'il baris fathah saja. Ataupun baris kasrah. Dua saja. Dhammah tak ada. Madkhulun. Buang huruf mudhari' ganti mim baris fathah. Madkhulun isim mufrad. Madkhalani atau madkhalaini jamak dia. Siapa tahu jamak dia? Tolong buat jamak dia. Tolong buat jamak dia. Madkhul. Mufrad, okey tahu. Jamak dia, jamak taksir. Tolong buat jamak taksir. Jamak taksir bagi tempat-tempat masuk. Madkhulun. Ya betul, Jarina betulkan. Alhamdulillah. Ya, tak apa, kita salah, kita ada orang tegur. Masa belajar, tapi kalau kena mengajar, tak ada orang nak tegur. Nanti anak murid kita dengar je. Kita salah buat salah pun, dia dengar, ikut je. Kita mengajar benda yang salah nanti. Masa inilah kita tak apa buat salah. Jangan ada rasa rendah diri, rasa salah, tak apa. Kita ulang kesalahan sama, kita ulang lama-lama, tak betul. Bila ada yang menegur, kalau tak ada yang menegur, jadi jangan kecil hatilah kalau saya tegur. Madkhalun. Ini mufrad. Musanna dia madkhalani atau madkhalaini. Jamak dia saya nak. Jamak lagi. Tempat-tempat masuk. Tolong tukar pada isim zaman dan isim makan bentuk jamak. Madakhilu. Madakhil. Masya Allah. Dah panjang sikit aja. Ada alif. Madkhalani. Oh bukan. Hajah Hajbi itu betul. Tanpa nyedar tu panjang sikit. Dan jangan ditanwinkan. Untuk kata jamak dia jangan ditanwinkan. Madakhilu. Bukan semua isim boleh kena tanwin bila tak ada alif lam. Ada sebahagian isim khusus bagi isim mufrad, sebahagian isim mufrad dan sebahagian isim jamak taksir. Dua isim saja. Ada sebahagian isim mufrad dan sebahagian isim jamak taksir. Madakhilu. Ya. Isim. Madakhilu. Mim. Ya, betul. Rahizat, Ajah, Isa. Madakhilu. Ya. Jangan madakhilun. Tak boleh tanwin. Madakhilu. Syari Nazrin. Betul. Kajah Kalsum. Ismail.
Ustaz Tarmizi, betul. Madakhilu. Jangan madakhilun. Tak boleh. Bila anda jumpa jamak taksir, ada huruf alif pada huruf ketiga. Perhatian, dengar betul-betul. Tulis. Bila jumpa jamak taksir yang ada huruf alif pada huruf ketiga. Sumayyah Abdul Halim. Masya Allah. Ni mana awak ni? Lama tak nampak ni. Lama menghilang ni. Madakhilu. Ingat sekali lagi, tulis. Bila jumpa jamak taksir, yang jamak taksir tersebut ada huruf alif pada huruf ketiga. Ada huruf alif pada huruf ketiga. Pastikan bila dia tak ada alif lam, jangan ditanwinkan. Sekali lagi saya beritahu, ada sebahagian isim mufrad dan jamak taksir. Bukan semua isim mufrad jamak taksir bila buang alif lam kena tanwin hujung. Tak, sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir. Bila buang alif lam tapi tak boleh tanwin, maka isim ni kita namakan ghairu munsharif atau mamnu' minas saraf atau ismul ladzi la yansharif. Itu antara istilah-istilah yang biasa kita jumpa dalam kitab-kitab nahwu. Apa itu mamnu' minas saraf? Isim yang tak boleh menerima tanwin. Ada sebahagian, bukan semua isim. Sebahagian isim mufrad dan jamak taksir sahaja. Dia tak boleh tanwin. Kenapa ni? Apa penting kita belajar ni semua, Ustaz? Peninglah, Ustaz. Banyak-banyak nama lah, Ustaz. Tujuan dia, isim-isim ni, kalau kita dah kenal, sekiranya kedudukan dia sebagai mudhaf ilaih ke, atau dia menerima huruf jar, tanda jar dia bukan baris bawah. Dia tak ada baris kasrah. Dia hanya ada baris dhammah dengan fathah saja. Dia murab, dia tapi tak boleh baris kasrah. Dia baris dhammah dengan fathah saja. Contohnya, kita pernah jumpa, usjudu li adama. Li bagi adama. Li huruf jar, patut adami. Kenapa bagi adama? Sebab dia ghairu munsharif. Mamnu' minas saraf. Tak boleh menerima tanwin. Madakhilu. Jangan madakhilun. Antaranya, nak kenal isim ghairu munsharif, antaranya, satu daripadanya, dia ada beberapa ciri. Ada sekitar 7 ciri. Bukan 70. 7 ciri. 7 ke 10 ciri. Antaranya, jamak taksir yang ada huruf alif pada huruf ketiga. Pastikan jamak taksir tersebut, baris akhir tu jangan ditanwinkan kalau tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, tak apa. Dia tak jadi ghairu munsharif. Ni cerita yang tak ada alif lam saja. Cerita yang tak ada alif lam. Maksudnya ketika dia berkeadaan nakirah. Kenapa kita belajar ni, Ustaz? Sebab teacher mesti bagi komen ni. Apa teacher ni baca tulis, nak kena baca, kena pantau. Takut salah. Jamak taksir huruf ketiga huruf alif. Jamak taksir yang huruf ketiga huruf alif, pastikan tidak ditanwinkan bila tiada alif lam. Okey. Bermakna dia ghairu munsharif. Betul. Madakhilu. Kemarin ada orang tanya saya, kalau dia masuki huruf jar ke? Tak kira. Dia tetap ghairu munsharif. Tak kira kalau dia masuki huruf jar ke tak masuki huruf jar. Cuma kalau dia masuki huruf jar, tanda jar saja yang berbaris atas. Baris fathah. Dia tak boleh baris kasrah. Walaupun dia menerima huruf jar, dia tanda dia baris fathah. Tapi kalau dia ada alif lam, dia jadi makrifah. Dia boleh baris kasrah kalau ada alif lam. Kalau dia jadi bertukar jadi makrifah, dia boleh baris kasrah. Yang saya maksudkan kalau dia nakirah saja. Kalau dia berkeadaan nakirah saja. Apa itu nakirah? Bila dia tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, tak semuanya boleh tanwin. Tak semua isim mufrad, tak semua jamak taksir boleh tanwin. Sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir tak boleh tanwin. Kenapa? Dia termasuk kumpulan ghairu munsharif atau mamnu' minas saraf atau ismul ladzi la yansharif atau ghairu munawwan. Banyak ada 4 nama. Itu nama-nama tu istilah saja. Kita hafal satu cukup, satu istilah. Ghairu munsharif sudah. Cukup. Madakhilu. Jamak taksir untuk jamak isim zaman, isim makan, isim alat sama semua jamak. Madakhilu. Okey. Madakhilu. Isim zaman, isim makan, isim alat dah sudah. Isim zaman makan alat belum. Mim baris bawah. Midakhalun. Isim alat formula sama. Mim baris kasrah. Yang saya belum nak buat, tak tanya.
isim fa'il yang masuk. Tempat masuk dah sudah, alat masuk dah sudah, masa masuk dah sudah. Tempat apa yang masuk isim fa'il. Yang masuk seorang, dua orang yang masuk, orang-orang yang masuk. Tolong buat isim fa'il. Ajarin faham. Alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan lagi kefahaman kepada anda memahaminya. Dan terus mantap. Tolong buat isim fa'il pula. Fa'ilun, dakhilun. Masya Allah. Syarina Azrin lagi. Masih lagi mendahului. Baik, bagus. Lagi. Fa'ilun, wazan dia. Dakhilun, untuk ingat 3 huruf. Ada juga sama buat kesalahan. Marzukun. Jangan murzakun. Itu kalau yang tambah mim pada dhammah, itu khas bagi fi'il mazid saja. 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Fi'il mazid. Tapi kalau 3 huruf, formula dia fa'ilun wazan tu. Fa'ilun, dakhilun. Ya, teacher Mahani. Nafariza, dakhilun. Fariza Samsudin, betul. Hajah Majmin, dakhilun. Ustazah Esa, dakhilun. Masya Allah. Wush. Semua laju. Hajah Hajbi, Rokiah Saidin, Kalsum Ismail, dakhilun. Masya Allah. Yang fa'il. Yang masuk, mufrad dia. Dakhilun. Musanna dia. Dakhilani. Dakhilaini. Jamak dia. Dakhiluna atau dakhilina. Bagi muzakkar. Muannas, dakhilatun. Dakhilatani. Dakhilataini. Jamak dia. Dakhilatun. Dakhilatin. Kenapa Ustaz baru jamak muannas salim sampai 2 je Ustaz? Betul saya katakan tadi. Jamak muannas salim dia hanya boleh baris dhammah dengan baris kasrah saja. Tidak ada fathah bagi jamak muannas salim. Ism Nora. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa ni? I'm Nora. Oh, I'm Nora. Ya, lagi. Sambung. Isim fa'il. Isim maf'ul. Tolong buat isim maf'ul. Yang dimasukkan. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Yang dimasukkan. Yang di. Kata kunci. Itu isim maf'ul. Tolong buat isim maf'ul. Tolong buat isim maf'ul sekarang. Saya nak buat habis tuntas. Fa'ilun. Dakhilun. Masih lagi Zabazia. Rohani Abu Qasim baru masuk. Okey. Selamat belajar. Ada 88 orang ramai ni. Madkhulun. Masya Allah. Betul. Madkhulun. Ingat pastikan. Jangan lupa Haji Ustazah Aisyah. Kho tu ada tambah waw. Untuk 3 huruf mesti ada. Selepas ain fi'al kena tambah waw. Madkhulun. Ya, teacher Mahani. Madkhulun. Betul. Hajah Majmin. Madkhulun. Madkhulun. Madkhu. Madkhu, wow tak panjang, wow, panjang, 2 harakat. Madkhulun, W, tulis Rumi, kena ada W, 2 U, madkhul, betul Ustazah Aisyah, betul. Hajah madkhulun, Hajah Hajbi, Masya Allah. Madkhulun, Masya Allah. Betul. Razali Harun, madkhulun, ya. Yang dimasukkan, dia ada 6 juga. Isim maf'ul, madkhulun muzakkar, madkhulani atau madkhulaini, jamak dia madkhuluna. Jadi jamak muzakkar salim atau madkhulina. Bagi muannas tambahkan ta marbutah, madkhulatun, madkhulatani, madkhulataini, jamak dia madkhulatun, madkhulatin. Alhamdulillah. Masa semua faham okey? Madkhulun. Baik, alhamdulillah. Selesai. Saya berangkat pada kalimat seterusnya. Ayadkhuluha, bahawa mereka masuk akan dia illa khaifin. Melainkan orang-orang yang takut. Khaifina inilah jamak muzakkar salim juga. Isim fa'il juga. Khaifun. Mufrad dia. Khaifun. Mufrad dia. Tahu tak fi'il madhi dia apa? Fi'il madhi dia. Telah takut ia. Siapa tahu fi'il madhi dia? Telah takut oleh ia. Masdar dia khaufun, ketakutan. Wala khaufun alaihim. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Telah takut apa?
Cuba tukar fi'il madhi. Telah takut oleh ia. Fi'il mudhari', ia takut. Siapa tahu? Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Wazan nombor berapa? Soalan saya. Khaifun isim fa'il. Khaifani, khaifaini, khaifuna atau khaifina. Orang-orang yang takut. Isim fa'il. Mu'annas muzakkar. Mu'annas dia khaifatun, khaifatani, khaifataini, khaifatun atau khaifatin. Jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Fi'il madhi dia. Khafa fi'il madhi betul. Khafa fi'il madhi betul. Telah takut oleh ia. Fi'il mudhari' dia tolong tukar madhi dan mudhari' sekali. Ustazah Esa, Haji Hajbi tolong tukar mudhari' sekali. Khafa fi'il madhi, mudhari' dia sekali terus. Khafa madhi, mudhari' dia. Betul, khafa betul. Khafaya betul. Khafi itu sembunyi. Hajar Raizat. Khafaya sembunyi. Kha alif fa. Asalnya kha waw fa. Waw tu ditukar alif. Macam mana mudhari' dia? Khafa fi'il madhi. Ya khafu, biar betul. Khafa ya khafu. Wazan nombor berapa? Soalan ketiga. Wazan nombor berapa ni? Khafa ya khafu kasum ni. Ya betul. Wazan nombor 2. Khafa ya khifu. Wazan nombor 2. Khafa fi'il madhi. Khafa ya khufu. Tak, bukan. Khafa ya khafu. Ya, Haji Hajbi. Betul. Khafa ya khafu. Masalah dia wazan nombor berapa nak tanya? Kalau betul, khafa fi'il madhi betul. Setuju. Ya khafu fi'il mudhari' betul. Wazan nombor berapa? Khafa ya khafu betul. Khafa ya khafu betul. Lebiah Muhammad. Ya khafu betul. Rin Hasan. Ya khafu. Wazan nombor berapa? Khafa ya khafu. Rozita betul. Silap. Wazan nombor 1. Khafa ya khafu. Teacher Mani kata nombor 1. Umi nombor 1. Fauzah Suri nombor 1. Zawiyah nombor 1. Semua belum 1 kan? Untuk khafa ya khafu, wazan ni bukan wazan pertama, bukan wazan nombor 2, bukan wazan nombor 3. Habis wazan berapa pula Ustaz? Dia wazan nombor 4. Wazan nombor 4. Sebab huruf asalnya kha waw fa. Ain fi'il dia huruf waw. Fi'il madhi dia khawifa. Khawifa. Fi'il mudhari' dia yakhwafu. Wazan nombor 4. Kalau tengok mudhari', ya nombor 4. Nombor 4. Khawifa yakhwafu. Waw tu dia tukar huruf alif jadi khafa. Ada ilal dia. Khawifa jadi khafa. Yakhwafu jadi yakhafu. Wazan yang keempat. Nanti insyaAllah kita akan belajar tentang kada. Ada huruf ilat. Huruf ilat pada ain fi'il tu. Huruf ilat pada ain fi'il tu. Itu yang jadi masalah dia tu. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Sabar boleh? Harap bersabar. Tenang-tenang. Biar perasaan tu meronta-ronta. Nak juga tahu. Ini fi'il yang ada huruf ilat kat tengah-tengah ni. Ada 3 wazan saja yang sesuai. Serasi untuk fi'il yang ada huruf ilat kat tengah-tengah ni. Pada ain fi'il ni. Dia boleh wazan pertama. Bukan wazan pertama. Wazan kedua. Fa'ala yafilu. Atau wazan ketiga. Fa'ala yaf'ulu. Dan wazan keempat. Sekiranya ada huruf ilat pada tengah-tengah. Pada ain fi'il. Dia hanya berkisar pada 3 wazan saja. Wazan nombor 2, 3 dan 4 saja. InsyaAllah. Dia wazan pertama tak ada. Dia hanya berkisar tak wazan kedua, fa'ala yaf'ilu. Atau wazan ketiga, fa'ala yaf'ulu. Atau wazan keempat, fa'ila yaf'alu. Itu saja. Kalaulah ada fi'il 3 huruf. Dan huruf ilat terletak pada ain fi'il. Dia berkisar 3 wazan ni saja.
Walaupun kebarangkalian 6, tapi 6, 3 tu dah totally out. Yang kebarangkalian daripada 6 tu hanya 3 saja yang layak untuk dipadankan. Macam kana yakunu, wazan nombor 3. Kana yakunu. Zada yazidu, wazan nombor 2. Zada. Kiranya huruf ilat pada ain fi'il. Huruf sakit pada ain fi'il. Kalau sya'a yasha'u, wazan nombor 4. Khafa yakhafu, wazan nombor 4. Okay? Tak apa, tinggalkan dulu. Khaifina, melainkan orang-orang yang takut. Lahum fid dunya, bagi mereka pada dunia. Hizyun, satu jumlah ismiyah. Bila awal ayat mula dengan murakab jari. Tengok, dia sambung dengan isim ke sambung fi'il? Kalau sambung dengan fi'il, jumlah fi'iliyah. Masalah sekarang dia sambung isim. Hizyun ni ada 2 murakab jari tu. Lahum fid dunya, lahum 1 murakab jari. Fid dunya 2 murakab jari lagi. Awal ayat bermula dengan murakab jari. Khizyun, isim. Kalau sama fi'il, jumlah fi'iliyah. Tapi kalau sama isim, ingat, Ustaz selalu sebut kalau awal murakab jari je mesti jumlah fi'iliyah. Tak. Jumlah ismiyah. Tak. Bukan. Ada kadang jumlah fi'iliyah. Tapi saya nak tekankan kalau jumlah ismiyah kena tambah ada. Teacher Mahani tulis. Jika fi'il 3 huruf ilat pada ain fi'il, ya, maka wazan berkisar pada wazan nombor 2, nombor 3, nombor 4 saja. Masya Allah. Terima kasih teacher. Teacher banyak membantu meringankan, menyokong ingatan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Betul. Hanya sekitar 3 wazan tu. Itu penting wazan ni, 6 huruf ni. Kalau kita belajar 3 huruf, andai kata belajar nanti insyaAllah. Ini pun cara tak langsung saya ajar dah. Fi'il yang ada huruf ilat. Dia takkan keluar daripada 3 wazan ni. Sama ada wazan kedua, wazan ketiga atau wazan keempat. Sya'a yasha'u. Wazan keempat ni. Khafa yakhafu. Wazan keempat. Kalau zada yazidu, wazan kedua. Wazan kedua. Kana yakunu, wazan yang ketiga. Qala yakulu, wazan ketiga. Itu ya. Dia takkan keluar daripada salah satu daripada 3 wazan ni. Wazan pertama tak mungkin. Wazan yang kelima tak mungkin. Wazan keenam jauh sekali. Hanya wazan kedua, 3, 4 saja. Masa bila? Kalau huruf ilat pada ain fi'il. Boleh ke faham sekarang ni? Ada 78 orang ni menonton ni sekarang ni. Rasanya okey. Tapi kalau awal jumlah ismiyah bermula dengan murakab jari. Lahum fid dunya. Bagi mereka pada dunia. Khizyun. Khizyun ni kita namakan mubtada' mu'akhar. Cara terjemah macam mana? Tambah ada. Terima kasih Teacher Mahani. Bantu kami. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Mahmin. Okey. Ahmad Abdul Majid ada masuk dalam grup ke? Saya rasa macam baru saya. Ahmad Abdul Majid ada masuk dalam grup WhatsApp ke? Kalau nak masuk grup WhatsApp boleh beritahu saya. Saya masukkan dalam grup supaya ada perbincangan yang lebih detail kan. Kita tak hanya bincang pada kelas live saya, tapi kita ada bincang juga dalam grup WhatsApp, lanjutan daripada perbincangan yang tak jelas kan. Ada grup WhatsApp. Siapa yang berminat untuk bergabung dalam grup WhatsApp, nanti tolong maklumkan pada saya. Itu pun ada kawan-kawan yang boleh tolong sampaikan. Aku masih baru ya. Kalau nak masuk dalam grup, boleh dapatkan. Join dengan grup. Lebih banyak lagi perbincangan, lebih menarik dalam grup nanti. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Zaifah. Kita sambung. Baik. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka pada dunia ada kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim. Satu lagi jumlah ismiyah yang bermula dengan murakab jari. Lahum. Ada juga jumlah fi'liyah mula dengan murakab jari. Ada juga. Tengok disambung dengan fi'il atau isim. Ini satu murakab jari. Lahum fid dunya murakab jari lagi.
azabun. Azabun. Ini kita namakan mubtada muakhar. Macam mana terjemah? Mubtada muakhar tambah ada. Sila hantarkan nombor WhatsApp, nombor telefon anda, Encik Ahmad, pada saya ataupun pada kawan-kawan yang boleh recommendkan. Saya seorang yang jadi admin di situ. InsyaAllah nanti saya akan masukkan. Lahum fid dunya azabun, ada seksa, azimun, yang besar. Sifat bagi azabun. Azabun azim, satu murakab nama dia, satu ungkapan. Kita namakan murakab apa nama? Masih ingat lagi tak? Selain murakab jari, selain murakab idhafi, murakab apa lagi nama? Murakab sifat mausuf kalau belajar, ataupun naat man'ud. Azimun jadi naat. Mana man'ud dia? Azabun tu man'ud dia. Murakab tausifi, betul. Cara terjemah mubtada muakhar tambah bukan teacher Mahni. Adalah bukan untuk khabar, tambah ada. Betul kan teacher Mahni? Cara terjemah mubtada muakhar tambahan ada saja. A di A, ada. Ada tu tulis huruf besar. Mubtada muakhar atau isim inna muakhar, macam mana nak kenal? Bila jumlah tersebut dimulakan dengan murakab jari. Cara terjemah macam mana? Tambahan ada, A di A, huruf besar. Ingat tu, biar ingat sikit. Ya, murakab tausifi. Siapa yang jawab murakab tausifi itu betul. Atau juga kita namakan naat. Mana naat ada? Azimum tu naat. Ataupun sifat. Bila ada sifat kena ada mausuf. Azimun tu mausuf dia. Bila naat kena ada man'ud. Azabun tu man'ud dia. Azabun tu mausuf juga, man'ud boleh juga. Azabun azim juga kita namakan murakab tausifi. Istilah saya. Tapi cara terjemah penting. Tahu teori, tahu hukum semua, tapi terjemah hancur, tak guna juga. Cara terjemah tambahan ada pada mausuf dia tu. Yang kita panggil tu mubtada muakhar. Teacher Mahni tolong betulkan. Adalah untuk khabar Teacher Mahni. Ada, ya. Ya betul. Cara terjemahan mubtada muakhar tambahan ada. Ya betul. Alhamdulillah. Terima kasih Teacher Mahni. Tambahan ada. Begitu je kalau isim inna muakhar tambah ada. Isim inna muakhar juga tambah ada. Andai kata masuk inna, wa inna lahum, dan sesungguhnya bagi mereka fil akhirah, pada akhirat, azaban aziman. Dia kena tukar baris fathah. Sebab apa? Isim inna mesti baris fathah. Mansub. Murakab tausifi, berbahasa. Apa nama murakab tafsir? Zawiyah. Murakab tafsir, murakab itu maksudnya ungkapan bentuk sifat. Ungkapan dalam bentuk sifat. Okey. Seterusnya, ayat terakhir pendek saya ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriq wal maghrib. Satu jumlah. Jumlah ismiyah juga lagi. Mula dengan murakab jari lagi. Saya reverse sikit, bawah sikit. Lillah. Li bagi huruf jar. Li bagi huruf jar. Waw tudan, waw istinafiyah, waw permulaan. Li bagi huruf jar. Allahi Allah. Lillahi jar wa majrur ataupun murakab jari. Bila awal ayat mula dengan murakab jari, diikuti isim baris akhir baris dhammah. Al-masyriku baris dhammah. Tambahan ada pada isim tersebut yang kita namakan dia murakab, dia mubtada muakhar. Kehinaan tu isim masdar. Ya betul, masdar, betul. Betul ajarin tu. Murakab tu. Bila murakab jari, awal ayat diawali dengan murakab jar, maka
Al-masyriku tu kita namakan mubtada muakhar. Cara terjemah macam mana? Tambahan ada. Dan milik Allah ada timur dan barat. Lillah. Milik Allah. Bagi Allah. Kepunyaan Allah. Li boleh bagi. Boleh milik. Boleh kepunyaan. Boleh terjemah. Kepunyaan Allah ada timur dan barat. Ataf. Dia menyambungkan al-masyriku dengan al-maghribu. Sama. Waw huruf ataf menyambungkan alif lam sama alif lam. Ma'rifah sama ma'rifah. Marfu' sama marfu'. Dhammah sama dhammah tu. Masyrik. Masyrik ni asalnya isim makan. Nampak mim baris atas ni. Masyrikun. Syaraqa yashriku. Syaraqa yashriku. Masyrik. Tempat syuruk. Apa itu syuruk? Terbit. Masyrik tempat terbit atau masa terbit. Isim zaman dan isim makan. Nampak mim baris fathah. Fi'il mudhari' ni buang mim ganti ya. Yashriku. Fi'il mudhari' jadi yashriku ia syuruk. Syuruk tu apa? Syuruk tu masdar. Syuruk tu terbit. Syaraqa fi'il madhi, yashriku fi'il mudhari', wazan nombor 2. Syuruk terbit. Syarik yang terbit, masyrukun yang diterbitkan. Isyrik, terbitlah oleh engkau. La tasyrik, jangan engkau terbit. Masyrikun, tempat terbit, masa terbit. Isim zaman, isim makan. Isim zaman, isim makan. Isim alat, misyrakun. Fi'il madhi majhul. Telah diterbitkan akan ia. Siapa boleh buat? Fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul dumma awalhu, didommahkan awalnya, wa kusira, dan telah dikasrahkan ma qabla akhir, akan ain fi'il dia, apa yang sebelum akhir. Macam mana? Fi'il madhi majhul, sya jadi syu, ain fi'il baris kasrah, syuriqa yushraku. Jadi kita boleh tahu sekali kalimat ni. Begitu ya al-maghrib, itu isim makan juga, tempat ghurub, terbenam. Gharaba yaghribu. Gharaba telah terbenam oleh ia, telah tenggelam oleh ia. Telah terbenam atau terbenam matahari. Maghrib tempat terbenam. Masyrik tempat terbit. Tapi kita terjemahkan timur dan barat. Asalnya masyrik tempat terbit, maghrib tempat terbenam. Tapi terjemahan biasa timur dan barat. Kepunyaan Allah ada timur dan barat. Timur biasa terbit dari timur. Buat kita syuruk. Ya. Syuruk. Maghrib ghurub. Ghin ra waw ba ghurub. Maghrib tempat terbenam. Kalau orang duduk Amerika, dia terbit kat mana? Dia terbit duduk, kita terbit dekat. Kita terbit kat mana? Terbit dari Jepun. Kita orang apa? Kalau orang Amerika duduk kata terbit dekat Afrika. Gitu. Allah. Jadi terbit timur dan barat. Ataupun tempat milik Allah timur dan barat. Luas. Ainama fa maka ainama di mana jua ada tu syarti. Ainama di mana jua ada tu syarti. Tuwallu fi'il mudhari'. Tuwallu kamu menghadap. Asalnya tuwalluna. Walla yuwalli fi'il 4 huruf. Ta pada dhamma tu. 4 huruf. Walla yuwalli ada huruf ilat. 2 huruf ilat. Waw dengan ya pada fa fi'il dan lam fi'il fi'il wazan 4 huruf, wazan nombor 2. Fa ainama maka di mana jua ada tu syarti. Tuwallu jumlah fi'il kamu menghadap, fi'il dan fa'il. Asalnya tuwalluna, nun hilang. Tuwallu kamu menghadap.
Hazaf nun kerana ainama tu dia bekerja menjazamkan dua fi'il mudhari'. Okey. Tuwallu hazaf nun hilang. Af'alul khamsah tu asalnya tuwalluna. Nun dia hilang kerana ainama tu. Ainama tuwallu. Fa maka huruf fa rabitah pengikat li jawabi syarti bagi jawab syarat. Sama wajhullah di sana wajah Allah. Fasamma maka di sana wajhullah wajah Allah. Di mana juga kamu menghadap di sana wajah Allah. Wajhullah. Wajhu mudhaf, Allahi mudhaf ilaihi. Sama bukan summa. Kalau summa huruf. Summa huruf. Ni sama di sana. Ada kata zaraf, ada yang katakan sama ni isim isyarah. Allahu alam. Tapi cukup dah terjemah. Summa kemudian huruf. Sama di sana isim. Sama di sana isim. Di sana adalah wajah Allah. Khabar. Kalau sama di sana jadi mubtada. Wajhu khabar adalah wajah Allah. Jumlah isim. Kalau berbeza jumlah dia ada fa maka. Kalau jumlah syarat, jumlah fi'liyah, jumlah jawab, jumlah ismiyah dia berbeza jumlah, dia ada fa maka. In between tu dia ikat. Fa rabitah namanya. Fa pengikat. Li jawab syarti. Bagi jawab syarat. Dan ayat akhir, innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah, innallah ha. Asalnya Allahu mubtada. Wasi' untuk khabar asalnya. Alim untuk khabar sani. Adik kata na'at. Tak apa. Saya ambil pada wasi'un. Apa yang luas? Wasi'un alim, yang luas ilmunya. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah adalah tambah khabar, tambah adalah. Jumlah ismiyah. Khabar inna atau khabar pada mubtada tambah adalah. Khusus bagi khabar mufrad sahaja. Apa itu khabar mufrad? Khabar dalam bentuk satu kalimah. Ada juga khabar bentuk jumlah. Kalau khabar bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah tak perlu tambah adalah. Yang tambahan adalah hanya berlaku pada khabar mufrad sahaja. Khabar mufrad untuk khabar dalam bentuk satu perkataan saja. Satu kalimah cukup tambah adalah. Itu saja untuk hari ini. Wasi'un isim fa'il. Wasi'un yang luas, yang amat luas. Wasi'. Fi'il madhi dia apa? Wasi'a fi'il madhi. Telah luas ia. Wasi'a kursius sama. Itu wasi'a. Wazan fa'ila. Fa'ila yaf'al wasi'a yas'u. Wasi'a yas'u. Wazan nombor 4. Wasi'a yas'u. Wasi'a fi'il madhi, yas'u fi'il mudhari'. Dan ada huruf ilat ni, waw. Huruf ilat pada fa fi'il. Itu insya-Allah kita belajar. Wasi'a yas'u. Asalnya yawsa'u jadi yas'u. Insya-Allah kita akan belajar nanti wazan masuk juzuk kedua nanti kita akan belajar. Fi'il yang ada huruf ilat. 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Kita belajar sahih, sahihat. Nanti belajar sakit pula. Jangan ada sakit sudah. InsyaAllah mudah-mudahan kita terus sihat, cergas, semangat dan terus dapat menambah ilmu kita. Sekarang jam sudah menunjukkan 9:06. Sudah masa untuk kita berpisah. Sudah masa untuk kita berpisah dan kita akan kongsikan lagi pada hujung minggu nanti. Saya minta maaf untuk hari Jumaat nanti rasanya tak dapat. Sebab saya dah buat, dah maklumkan pada guru kelas, ketua kelas untuk program hari Jumaat nanti, bahawa kelas hari Jumaat saya akan mulakan pada minggu ni. Asal mereka minta minggu lepas, hari Jumaat lepas. Tapi saya tak mau tergesa-gesa. Saya dah janji dengan anda semua bahawa saya akan buat kelas harfiah hari Jumaat. Maka saya tunda pada mereka untuk mulakan kelas pada 17 hari bulan. So, besok insyaAllah. Kita sampai setakat ini dulu. Terima kasih atas perhatian yang Masya Allah tak
berganjak daripada tadi. Terima kasih semua kerana sudi mendengar perkongsian saya. Kalau salah, saya mohon maaf kepada semua. Mana yang benar, ini semua adalah perkongsian yang sepatutnya kita gabungkan. Semoga dia bermanfaat kepada anda semua. Dan saya minta maaf kalau ada kesilapan, kekurangan. Dan jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas kebaikan yang banyak untuk anda dengan anda belajar bersungguh-sungguh, berusaha untuk menterjemah, tak jemu untuk menerima daripada musyrif dan musyrifah semua. Semoga anda berjaya berhasil menguasai Quran, memahami Quran dengan mudah, dan insyaAllah generasi yang akan datang akan jauh lebih baik daripada apa yang kita rasakan. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.